Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kumpulan kami, kumpulan Adli dan Sahabat, akan membentangkan sumbangan tamadun Islam daripada segi bahasa, seni bina dan teknologi. Tanpa berlengah lagi, mari kita mulakan dengan pengenalan tamadun Islam. Tamadun Islam bermula dengan penurunan wahyu kerasulan kepada seorang manusia terpilih dari bangsa Arab bernama Muhammad bin Abdullah di Gua Hira. Malam penurunan wahyu ketika Nabi Muhammad sedang beruzlah, iaitu mengasingkan diri dari masyarakat, Malaikat Jibril datang membacakan ayat Al-Quran berbentuk arahan, bacalah. Sejak penurunan wahyu pertama, wahyu-wahyu turun secara berperingkat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga lengkap dan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Selepas kewafatan Nabi, kepimpinan diteruskan oleh 4 khalifah awal, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib, yang digelarkan zaman itu sebagai Khulafa' Ar-Rashidin. Selepas kewafatan Ali bin Abi Talib, pemerintahan diteruskan dari jalur keluarga Umayyah. Bermula pada tahun 1660 Masihi, dimulakan dengan Muawiyah setelah Sayyidina Hasan meletakkan jawatan demi mengelakkan perpecahan umat Islam. Zaman ini dipanggil Umayyah kerana khalifah dipilih dari keluarga Umayyah. Jajahan takluk dilebarkan sehingga Parsi dan Afrika Utara. Zaman emas Umayyah adalah ketika pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang bukan dari keluarga Umayyah, yang dilaporkan oleh ahli sejarah tiada asnaf yang layak menerima zakat yang lebih layak dari khalifah sendiri. Pengakhiran Khalifah Umayyah adalah pada 750 Masihi, diakhiri oleh Khalifah Marwan II. Tamadun Islam diteruskan dengan kepimpinan dari keluarga dari jalur Abbas bin Abdul Muttalib, yang dimulakan oleh Khalifah Abul Abbas Al-Saffah, yang diberi nama Khulafa' Abbasiyah. Ketika era Abbasiyah, perkembangan ilmu berlaku dengan pesat. Pelbagai buku-buku barat diterjemahkan dan pelbagai penemuan-penemuan sains dipelopori oleh orang Islam pada era ini. Kepimpinan Khulafa' Abbasiyah diakhiri dengan Baghdad dimusnahkan oleh Mongol ketika Khalifah Al-Musta'sim. Seterusnya, kepimpinan diteruskan oleh keluarga Uthman bin Ertugrul dengan nama Khulafa' Uthmaniyah. Terdapat konflik sebelum pertukaran kerajaan ini dengan kemunculan blok kerajaan Fatimiyah yang berkuasa dan mendapat absah dari rakyat, memisahkan diri dari tertakluk di bawah kuasa Abbasiyah dan Uthmaniyah sejak dari penghujung zaman Abbasiyah dan permulaan era Uthmaniyah. Tamadun kegemilangan Islam ini diakhiri dengan kejatuhannya pada tahun 1924 dengan kejatuhan sistem khilafah, dek kerana kelemahan orang Islam sendiri dan perang dunia yang tercetus. Kejatuhan ini berlaku di tangan Kamal Atatürk, iaitu pejuang nasionalisme Turki ketika itu. Pencapaian dan sumbangan dari sudut bahasa bagi tamadun Islam dapat dilihat pada garis masa ini bermula pada zaman Rasulullah, Khalifah Ar-Rashidin, Kerajaan Umayyah, Kerajaan Abbasiyah, Kerajaan Uthmaniyah sehingga kepada masa kini. Bermula pada zaman Rasulullah, pertuturan yang digunakan ialah bahasa Arab kerana masyarakatnya berbahasa Arab dan wahyu yang diterima diturunkan dalam bahasa Arab, dan Islam disebarkan menggunakan bahasa Arab sehingga ke wilayah Hijaz. Pada zaman Khalifah Ar-Rashidin pula, Islam juga disebarkan melalui bahasa Arab sehingga ke luar Jazirah Arab seperti Afrika. Pada zaman Bani Umayyah pula, Islam diperluaskan sehingga ke Asia Tengah dan berpusat di Damsyik. Pentadbiran bahasa dari Yunani dan Pahlavi bertukar kepada bahasa Arab, dan bahasa Arab juga menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Pada zaman Abbasiyah pula, kerana kehebatan bahasa,
wujudnya perpustakaan dan sekolah, dan terjemahan karya klasik Yunani, Parsi dan juga India telah ditukarkan kepada bahasa Arab. Dengan ini terhasilnya golongan intelektual dan ilmuwan yang telah membuahkan hasil kepada perkembangan sains, teknologi dan astronomi. Seterusnya, khizanah al-hikmah iaitu pusat intelektual juga telah dibesarkan menjadi bait al-hikmah yang membawa maksud rumah kebijaksanaan. Setelah runtuhnya kerajaan Abbasiyah, maka bangkitlah kerajaan Uthmaniyah. Islam disebarkan sehingga ke Eropah dan Asia. Aktiviti perdagangan giat dijalankan dengan tujuan membawa risalah Islam. Dengan ini wujudnya kepelbagaian bahasa, dan bahasa Arab bukanlah jadi bahasa utama. Sekarang saya ingin menceritakan tentang pada masa kini di Malaysia. Di dalam bahasa Melayu terdapat perkataan yang menyerupai bahasa Arab, dan juga tulisan dan huruf bahasa Arab digunakan di dalam tulisan Jawi. Di serata dunia pula, terdapat beberapa buku ilmiah daripada tokoh-tokoh Islam yang masih digunakan pakai di dalam sektor akademik dan juga medikal. Akhir sekali, bahasa Arab masih digunakan di beberapa negara Eropah dan juga Mediterranean. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Atira Kaitaniti Azman. Saya daripada grup Adli dan Sahabat. Pada hari ini, saya akan terangkan apa itu pencapaian tamadun Islam dari segi seni bidang. Jom kita tengok. Okey, pengenalan di mana perkembangan tamadun Islam tidak dapat lari daripada keagungan seninya, termasuklah seni ukiran had, bina dan sebagainya. Perkembangan seni bina Islam selari dengan pencapaian seni had, ukir sains dan teknologi serta seni lukis. Zaman pertengahan merupakan zaman perkembangan dan kegemilangan seni bina Islam. Apa yang dimaksudkan dengan zaman pertengahan? Okey, zaman pertengahan di mana gabungan unsur-unsur daripada bangsa Parsi, Roman, Turki dan Byzantin yang memberikan kesan kegemilangan. Sebagai contoh, bangunan-bangunan di Sepanyol dan India. Okey, isi yang pertama iaitu istana. Seperti yang kita tahu, istana yang sering dikenali ataupun dikenali orang ramai iaitu istana Taj Mahal. Okey, istana tersebut dibina oleh Shah Jahan sebagai tanda cinta terhadap isterinya, iaitu Mumtaz Mahal. Didirikan di Agra di hujung sebuah taman yang luas dengan pintu masuk berbentuk lengkuk awan. Binaan ini terdiri daripada batu mawar merah, batu mawar biru dan putih sebagai bahan binaan yang di sekelilingi bangunan tersebut terdapat tembok yang dihiasi dengan takukan-takukan. Okey, Taj Mahal, gambar yang pertama. Cantik kan? Okey, kita pergi tengok gambar yang kedua. Okey, gambar kedua ni merupakan istana yang dibina di Fatpur Sikri. Ianya diperbuat daripada batu merah dan dihiasi dengan pintu gerbang. Istana ini juga dikelilingi dengan tembok batu yang mempunyai tempat bersemayam pemerintah. Menarik kan? Okey, jom yang kedua. Okey, seterusnya adalah makam diraja. Okey, makam diraja merupakan lambang kemegahan seni bina yang dihasilkan oleh kerajaan Mughal di India. Ianya diturakkan menggunakan bahan-bahan merah yang kekal lama dilengkapi dengan menara yang didirikan secara khusus yang terpisah daripada bangunan induknya. Okey, seperti gambar yang ditunjukkan dipaparkan di sini, di mana ini merupakan makam Humayun, iaitu makam bagi pemerintah kedua kerajaan Mughal. Makam tersebut telah dibina hasil gabungan seni bina India Parsi, terdiri daripada batuan merah, batu putih, marmar hitam dan putih, dan tamannya dihiasi pacutan air dikelilingi oleh tembok. Menarik kan? Mewahnya makam dia. Yelah, nama pun makam diraja. Okey, seterusnya adalah keramat. Okey, apa itu keramat? Okey, keramat ini lebih kurang je dengan makam, di mana keramat ini hanya bagi orang-orang yang hidupnya mempunyai sesuatu keistimewaan, khususnya di dalam bidang keagamaan. Wow, menarik kan? Istimewanya. Ya, istimewa. Setelah beliau mati, kuburnya dianggap sebagai keramat. Seni bina Islam juga mempunyai simbolnya yang tersendiri. Seni bina tamadun Islam yang seterusnya ialah masjid. Masjid penting sebagai tapak kemunculan kerajaan dan tamadun Islam. Masjid dibina lengkap dengan menara, iaitu tempat muazzin melaungkan azan, juga kubah. Seperti yang kita dapat lihat, ianya sebahagian daripada bumbung masjid dan terletak di tengah-tengah.
Selain itu, ia juga dilengkapi dengan mihrab iaitu tempat menunjukkan arah kiblat sembahyang dan juga mimbar, tempat khatib memberi khutbah. Seni bina seterusnya ialah madrasah. Ianya institusi pendidikan Islam yang bersifat formal dan sistematik. Madrasah pertama yang didirikan di Malaysia ialah Madrasah Al-Masriyah di Bukit Mertajam pada tahun 1906 Masihi. Selain itu, kubu. Gambar yang kita dapat lihat di sini ialah kubu merah. Ianya merupakan istana dan pusat pentadbiran kerajaan Mogul. Kubunya sepanjang 2 km dan berfungsi sebagai tembok pertahanan Kota Delhi, campuran seni bina Parsi dan India. Kubu ini dibina menggunakan batu marmar, dihiasi corak flora dan juga dilengkapi pembinaan 2 buah kubah seperti yang kita dapat lihat di masjid. Sekian, terima kasih. Seterusnya, pencapaian tamadun Islam dari sudut teknologi. Yang pertama, dalam bidang astronomi, astronomi merupakan satu cabang ilmu yang berkaitan dengan kajian bulan, bintang, planet, galaksi dan semua bahan dan jasad yang terdapat di angkasa lepas. Antara pencapaian dalam bidang ini ialah penciptaan astrolab untuk menentukan altitud bintang, matahari dan planet. Ia juga digunakan untuk mengukur waktu, ketinggian gunung serta kedalaman perigi, sungai atau laut. Balai corak pertama juga dihasilkan dan dilengkapi dengan peralatan khusus untuk membantu penyelidikan dalam bidang astronomi. Antara tokoh-tokoh termasyhur dalam bidang ini ialah yang pertama Al-Khwarizmi. Beliau membuat beberapa jadual perjalanan matahari yang dikenali sebagai Zich. Ia juga digunakan sebagai rujukan kepada pusat pengajian di timur dan barat. Yang kedua, Al-Biruni. Beliau membuat jadual Toledo yang merupakan antara jadual terpenting dalam bidang astronomi. Beliau juga membuat jadual gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan yang terakhir, Al-Battani. Beliau menemui cara baru untuk menentukan masa anak bulan boleh dilihat dan dapat memperincikan fenomena gerhana matahari dan bulan. Yang kedua, dalam bidang fizik, fizik merupakan kajian tentang fenomena alam semula jadi seperti jirim, tenaga, ruang, pergerakan dan daya. Sebagai contoh, pencapaian dari tokoh Ibnu Al-Haytham yang merupakan bapa optik mata, beliau mengkaji pergerakan cahaya, ciri-ciri bayang dan imej serta pelbagai fenomena yang penting. Beliau juga menggunakan mesin lari untuk membuat cermin, kanta cembung dan kanta jengkung. Seterusnya, dari tokoh Abdul Ar-Rahman Al-Hazimi, beliau membincangkan keseimbangan hidrostatik, pembinaan dan kegunaannya serta teori statik dan hidrostatik yang ada di sebaliknya. Beliau juga merupakan orang pertama yang membuat hipotesis bahawa graviti badan manusia berbeza-beza bergantung kepada jarak mereka dengan pusat bumi. Yang seterusnya ialah matematik. Ilmu matematik merupakan salah satu pencapaian dalam tamadun Islam. Terdapat beberapa tokoh-tokoh Islam yang terkenal di dalam bidang matematik ini. Yang pertama, Al-Kindi. Beliau handal dalam bidang aritmatik termasuk logik, geometri dan muzik. Seterusnya, salah satu buku beliau yang terkenal ialah yang menjelaskan tentang kaedah pengiraan. Tokoh yang seterusnya ialah Al-Khwarizmi. Beliau dikenali sebagai bapa algebra. Contoh kitab yang diterbitkan oleh beliau ialah kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar Muqalabah, menerangkan penyelesaian masalah berasaskan algebra dalam kehidupan seharian. Contoh tokoh yang terakhir ialah Al-Battani. Beliau telah memperkenalkan konsep moden dengan perlambangan fungsi dan identiti trigonometri. Beliau juga menjelaskan tentang darjah sin, cos dan tangent. Pencapaian yang keempat ialah dalam perubatan. Bidang perubatan telah berkembang pesat sejak dari zaman Nabi Muhammad SAW. Buku Al-Qanun fi Al-Tib yang bermaksud peraturan perubatan yang dikarang oleh Ibnu Sina telah digunakan oleh universiti-universiti di Eropah sehingga abad ke-17. Ibnu Sina juga digelar sebagai bapa doktor kerana telah menulis 250 buku yang masih ada sehingga sekarang dan 116 daripadanya merupakan tentang ilmu perubatan. Terdapat beberapa tokoh-tokoh Islam yang terlibat dalam bidang perubatan ini, antaranya ialah Ibnu Haytham. Beliau ialah seorang tokoh oftalmologi yang sangat terkenal. Bidang oftalmologi ialah bidang yang berkaitan dengan mata. Beliau telah mengarang kitab Al-Manazir yang menerangkan perkara asas yang berkaitan dengan mata.
Tokoh yang terakhir ialah Al-Razi. Beliau merupakan pengasas perubatan psikometrik yang menekankan keseimbangan antara jasmani dan rohani. Kitab Al-Hawi adalah salah satu sumber rujukan yang penting pada abad ke-12 sehingga abad ke-17 dalam perubatan klinikal. Kitab itu juga menjadi salah satu ensiklopedia perubatan amalan atau dikenali sebagai terapeutik. Beliau juga ialah tokoh utama yang berjaya mengenal pasti penyakit cacar dan membezakannya dengan penyakit campak. Al-Razi juga merupakan orang pertama yang menjumpai asid sulfurik dan etanol bagi kejuruteraan kimia dan kimia moden. Pada akhir hayatnya, beliau menjadi buta kerana terlalu banyak membaca. Pembuatan kertas zaman Abbasiyah. Teknologi ini bermula daripada dua tawanan di pertempuran Talas pada 751 Masihi hingga kilang kertas dapat dibina di Samarkand dan Baghdad. Teknologi ini juga menaik taraf teknik orang Cina yang menggunakan kain linen dan digantikan dengan kulit pokok mulberry. Proses penterjemahan ketika era Abbasiyah ini pastinya memuncak kerana pembawaan teknologi pembuatan kertas dari Cina selepas umat Islam menang dalam pertempuran tersebut. Pembawaan teknologi pembuatan kertas telah membuatkan penghasilan buku yang pelbagai, bahkan berbanding dengan dinasti Tang, Abbasiyah mampu menghasilkan kertas dalam skala yang banyak. Kilang-kilang kertas tumbuh merata di segenap sudut Empayar Abbasiyah. Penciptaan alat perubatan zaman Abbasiyah. Ibn Sina berjaya membuat penemuan dalam bidang perubatan. Penyelidikan dan penulisan Ibn Sina banyak mempengaruhi perkembangan ilmu perubatan moden. Pada zaman ini, hasil perkembangan sains dan teknologi telah muncul kaedah-kaedah perubatan baru menggunakan peralatan-peralatan canggih. Contohnya, organ dalam badan manusia boleh dilihat hanya menggunakan X-ray atau ultrasound. Oleh itu, suatu penyakit atau kecederaan dapat dikesan dan dirawat dengan lebih cepat dan berkesan. Ibn Sina telah berjaya membangunkan teknologi perubatan seperti penemuan dalam bidang farmasi, menghasilkan ubat dan preskripsi yang mujarab untuk pelbagai jenis penyakit, ubat bius, mencipta benang khusus untuk menjahit luka pembedahan, serta mencipta pecah gari dan lain-lain.